Ya, Alhamdulillah kita kembali bersama dalam segmen keusahawanan yang kita perkatakan tadi berkenaan dengan daging harimau menangis. Apa yang sebenarnya akan diperkatakan berkenaan dengan daging harimau menangis ini? Itulah bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu bersama dengan Ahmad Hazwan Al-Sukri bin Haji Abdul Halim, iaitu merupakan pengasas daging harimau menangis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada pagi ini? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, yang kita harapkan mudah-mudahan ya. Jadi ini berkenaan dengan daging harimau menangis. Tadi kita ada sempat berbual tadi. Iyalah. Bercerita dengan daging harimau menangis. Adakah ianya apa sebenarnya daging harimau menangis ini? Jadi memang agak unik ya kalau didengar harimau menangis, jarang kedapatan ataupun jarang tadi kita ketemui. Jarang tadi temui sebenarnya, tetapi ini tidak mustahil ya. Kata saya tadi tidak mustahil bersama dengan narasumber kita. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin dapat dikongsikan apa sebenarnya daging harimau menangis ini dan bagaimana bis kita mula berkecimpung dalam bidang keusahawanan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hazwan Al-Sukri bin Haji Abdul Halim, merupakan pengasas bagi Nur Ar-Rahman Enterprise. Kalau arah IG kami buat sana nurrahman.bn untuk cari kami. Kemudian syarikat kami ialah fokus mengeluarkan produk-produk sejuk beku, iaitu daging atau ayam yang telah diperap dengan resepi yang tertentu yang boleh memudahkan pelanggan untuk memasak selama 8 ke 10 minit. Okey, produk-produk kami sesuai untuk mereka yang ingin menjimatkan masa dalam menyediakan makanan untuk diri sendiri maupun keluarga. Dan produk utama kami ialah daging harimau menangis. Okey, untuk bagaimana kami memulakan bisnes ini, pada awalnya kami ingin mencuba produk keluaran negara jiran kita ni, iaitu Malaysia, masakan daging harimau menangis. Akan tetapi oleh kerana cabaran COVID-19 pada 2020, kami tidak berpeluang untuk merasa produk tersebutlah. Ya, dari sana kami mencari resepi dan membuat untuk makan sendiri terlebih dahulu. Kemudian alhamdulillah, setelah membuat masakan tersebut, kami digerakkan hati untuk berniaga. Kami mula membuat produk ini 7 bungkus sahaja untuk permulaan, dan dari sana kami mengumpul maklum balas dari pelanggan dan mengubah suai resepi tersebutlah mengikut cita rasa orang kita ni. Jadi maksudnya tu 7 bungkus satu untuk diri sendiri untuk percubaan ataupun sudah mula untuk dipasarkan? Kami cuba memasak sendiri dulu, untuk diri sendiri dulu. Kemudian barulah kami berani mengeluarkan 7 bungkus satulah untuk dipasarkan. Tapi sambil itu mengambil maklum balas daripada orang yang merasalah. Jadi Tuan ya, apakah yang orang menjadi inspirasi ya, dan juga siapa mendorong untuk memulakan perniagaan ini? Mungkin dapat dikongsikan bersama, silakan. Orang yang menjadi inspirasi dan yang mendorong kami untuk memulakan perniagaan ini ialah ibu bapa kami yang merupakan penyokong tegar dengan apa saja jua bidang kami ceburi. Maksud kami di sini ialah saya dengan isteri saya membuat syarikat ini. Selain daripada itu juga ada juga pihak yang mendorong kami untuk sentiasa fokus dalam menceburi bidang perniagaan, iaitu Darussalam Enterprise, DARE, yang memberi kami ilmu dan tunjuk ajar untuk memulakan bisnes dengan baik, dan juga kami disokong oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, yang memberi kami program yang bersesuaian dengan perniagaan kami. Ya, alhamdulillah, itulah ya daging harimau menangis. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga kenapa Ahmad Azwan sendiri memilih untuk menceburi perniagaan menjual daging harimau menangis ini? Okey, alhamdulillah. Kenapa kami menceburi dalam bidang ini ialah perniagaan ini sangat sesuai dengan kemahiran-kemahiran yang kami adalah. Saya sendiri kemahiran saya bahagian pengurusan syarikat, dan isteri saya pula kepakarannya bahagian membuat resepi dan bahagian pemasaran. Jadinya sebelum itu kami ada mencuburi bidang-bidang lain, perniagaan lain berbentuk perkhidmatan, iaitu seperti mengajar orang, kemudian perkhidmatan dan produk, iaitu seperti customized door gift dan produk menjual makanan sehat sejuk beku. Alhamdulillah, pengajaran daripada perniagaan sebelum ini
ialah kami lebih gemar untuk memilih perniagaan yang berbentuk produk, iaitu produk sejuk beku. Jadi Tuan mungkin dapat juga dikongsikan macam mana ataupun bagaimana dapat idea untuk menamakan. Kalau disebut tadi macam agak jarang memang menggunakan melibatkan harimau-harimau ni kan. Jadi macam mana dapat idea untuk memberi jenama pada produk bis kita? Macam mana tu? Sebenarnya nama produk daging harimau menangis kami bukan berasal daripada idea kami sendiri. Ia sebenarnya merupakan resepi asal daripada Thailand. Sebutannya ialah Sua Rong Hai. Kemudian ujungnya ada kap. Ada kap. Kemudian diterjemahkan kepada bahasa Melayu iaitu harimau menangis. Daging harimau menangis ini sebenarnya merujuk kepada bahagian tertentu pada seekor sapi. Bukannya harimau sebenarnya. Bukan harimau. Bukan daging harimau. Tapi sapi menangis lah. Bukan. Harimau yang menangis. Iaitu bahagian bersebelahan dengan batang pinang. Kalau bahasa Inggerisnya tenderloin. Sebelahnya ia mendapat nama unik harimau menangis kerana bahagian itu tidak boleh dicapai oleh mulut atau gigi harimau. Disebabkan kedudukannya di celah tulang. Kemudian harimau pun menangis disebabkan kepunan. Dari sana ya asal usul harimau menangis. Kalau orang-orang tua kita ni pun kalau ya mendengar ni kira nama lama harimau menangis ni, dorang pun tahu part sapi itu di mana, bahagian di mana. Jadi itu ada sedikit sebanyak sejarah untuk kita mengetahui daging harimau menangis ini. Kenapa diberi nama daging harimau menangis? Bukan daripada daging harimau, tetapi daripada daging bahagian harimau tersebut. Betul. Jadi itulah yang sebenarnya yang diperkatakan. Jadi memang kalau kita melihat daging harimau menangis ini sebenarnya daging sapi kan. Jadi ianya sebenarnya kalau memasak, adakah ada yang bertanyakan ni sebenarnya? Kan biasa daging ini agak lama juga kita masak. Jadi mungkin dalam sekitar berapa lama ni kalau memasak daging harimau menangis ini? Kalau produk kami, daging harimau menangis, kami hiris 3 mm. Artinya ia nipis, senang untuk dimasak dalam 8 ke 10 minit. Tidak perlu tunggu lama-lama. Kalau contohnya tadi masak daging kan biasanya agak lama untuk supaya ia lembut. Betul. Supaya dapat jadi macam cinggam. Jadinya kami hiris nipis-nipis. Jadinya supaya senang masak dan senang dimakan. Bukan saja untuk orang dewasa, orang tua dan kanak-kanak pun boleh makan. Baik. Bila kita sekarang ni Ketani memperkatakan mengenai dengan keusahawanan sekarang Ketani sedikit mengongsikan mengenai dengan permulaan tadi sudah permulaan memulakan bisnes kemudian mendapat jenama. Jadi kalau Ketani tidak perlu menyebut jumlah berapa-berapa, tetapi kalau menurut daripada tuan sendiri untuk memulakan perniagaan, ada kadang-kadang masyarakat di luar sana terutama sekali generasi muda yang mungkin berkeinginan untuk memulakan satu perniagaan ataupun bisnes. Kalau macam diorang ingin mempunyai modal yang besar, macam mana untuk memberi suntikan semangat pada diorang? Macam mana? Seperti yang kita sudah dengar tadi, kami sendiri mulakan bisnes dengan 7 pack sahaja. 7 pack saja. Jadi dari sana, sekali dengan modal yang agak kecil. Agak kecil. Kemudian kami gunakan peralatan-peralatan yang sudah ada di rumah. Jadinya dari sana sebelum kami meneruskan kira perniagaan ini, kami cuba dulu research and develop dulu resepi, kemudian dari sana di dapur sendiri. Di dapur sendiri mula-mula kami sharing saja with my mother-in-law punya dapur. Kemudian dari sana kami berani bergerak untuk membuka. Kemudian dari sana perlahan-perlahan 3 bulan kemudian kami pindah ke satu bilik khas untuk kami punya production. Kemudian dari sana setelah sekian 2-3 bulan kami baru mula membeli freezer itu ini. Jadinya Indah perlu sebenarnya modal yang terlalu besar. Cuma gunakan apa yang ada. Gunakan apa yang ada. Kami sendiri bermula dengan 7 pack sahaja ataupun sudah kami terasa lega 7 pack saja. Kemudian setiap langkah itu perlu satu persatu. Jangan terus macam jangan menggeragas. Modal yang tinggi. Kemudian total Indah berapa sukses. Jadinya untuk meminimumkan kerugian, jadinya
guna apa yang ada. Ya, jadi maksudnya perlu ada perancangan dan juga ilmu ya. Ya, betul. Ilmu didapati daripada Darussalam Enterprise. Mesti belajar juga. Mesti belajar. Okey. Betul. Jadi itu sebenarnya kita ni ialah dalam tips kita ni memulakan perniagaan tidak semestinya memerlukan modal yang besar ataupun modal yang tinggi. Jadi seperti yang dinyatakan tadi, ianya dilakukan dengan berperingkat-peringkat ya. Jika ada penambahbaikan dia akan dapat diubah suai ya dari semasa ke semasa. Jadi bila sebetulnya ni perusahaan Awang Ahmad Azwan mula beroperasi dan kepada ketika ini ada berapa orang kaki tangan yang bertugas? Okay. Pada awalnya kami membuat resepi, mengubah suai resepi itu kami buat dalam masa bulan 10. Kemudian kami mula mengorak langkah pada November 2020. Dari sana dan pada awalnya kami suami isteri saja yang menjalankan perniagaan ini dan alhamdulillah pada masa ini kami mempunyai 2 kaki tangan yang fokus bahagian pembuatan dan pembungkusan. Jadinya kami saya sendiri bahagian pengurusan dan isteri saya pula bahagian pemasaran. Dan ada seorang outsource accountant yang fokus kepada bahagian belanjawan. Jadinya kami tidak perlu pening-pening kepala untuk mengira-mengira berapa expenses apa. Bahagian belanjawan, aliran tunai dan menjadi penasihat kewangan kami iaitu zconsultancy.bn. Okey. Jadi mungkin dapat dikongsikan juga ya setakat ini macam mana perkembangan perniagaan tuan sendiri ya selama berkecimpung dalam dunia perniagaan ini. Alhamdulillah kami mula dari November 2020. Jadinya di sana kami masih lagi sharing dapur with my mother-in-law. Kemudian kami diberi tempat khas, ada satu ruangan untuk production kami dan dari sana kami alhamdulillah selama setahun lebih dari perolehan sana kami alhamdulillah berpindah ke satu tempat yang khusus rumah untuk mengembangkan lagi kami punya production. Alhamdulillah dari sana perkembangannya lah dan dari segi sambutan perniagaan kami pula alhamdulillah sejak tertubuhnya syarikat kami menerima pelbagai maklum balas lah mengenai produk kami dan memberi galakan kepada kami untuk meneruskan dan ramai yang sentiasa menyokong kami jangan berhenti, teruskan sebab produk kita memudahkan, senang untuk kadang-kadang ada pelanggan yang anaknya yang masakkan untuk parentnya. Kemudian ada pelanggan yang juga tidak memberi sebarang maklum balas bilanya kami minta feedback tapi sentiasa membeli produk kami. Ya, dari sana kami ambil sebagai positif feedback lah. Memang betul Mahira jika kita ni imbas ya, kita ingat memang betul kata pepatah di mana ada kemahuan pasti ada jalan ya. Yang penting kita ni mau bertindak dan juga usaha. Betul sekali. Kita dalam bahasa Brunei kalau kita ni berkarya belureh. Perlu berjari lagi. Perlu berjari juga. Itu belureh. Dan mungkin ialah dalam seperti yang nyatakan tadi memang alhamdulillah ya sambutan cukup menggalakkan ya pada ketika ini dalam dalam sepanjang perniagaan memang ada cabaran yang pernah dihadapi. Mungkin dapat dikongsikan daripada Abang Azwan sendiri. Antara cabaran mungkin cabaran ini di tahap global. Kenaikan harga bagi daging dan ayam segar itu barang memang mentah, barang mentah memang di luar kawalan kami lah dan bahan-bahan mentah juga seperti bawang, lada, limau dan bahan-bahan ramuan lain pun ada kenaikan harga. Jadinya itulah antara kami punya cabaran. Dan pada permulaan perniagaan kami harga daging sapi sangat rendah tapi pada masa ini berbanding dengan harga pada masa inilah itulah dia punya cabaran, antara cabaran kami. Ya, alhamdulillah ya. Memang kita ni dalam hidup perniagaan ini memang mestinya ada cabaran untuk kita ni untuk kekal naik. Memang ada cabaran yang dihadapi. Ada pasang surutnya. Ada pasang surutnya kita ya. Jadi mungkin adakah perancangan masa depan untuk terus berjaya dalam bidang perniagaan ini tuan? Buat masa ini perancangan kami ialah ingin membuat penambahbaikan dalam pengeluaran produk kami. Kami sedang diberi tunjuk ajar oleh bahagian agri makanan untuk sebagai contoh packaging kami. Kemudian di samping ke arah pengeksportan produk kami ke luar negeri.
InsyaAllah dengan adanya tunjuk ajar daripada pihak jabatan, menukar packaging ke apa itu ini, apa yang sijil-sijil yang perlu diambil ke arah sanalah. Apakah yang untuk perancangan di masa hadapannya dalam perniagaan ini, bagaimana Tuan? Apakah ianya menjurus ke arah fokus untuk satu ini saja, iaitu daging harimau menangis ini, ataupun mungkin ada lagi idea-idea lain untuk menambahkan lagi produk-produk sendiri? Alhamdulillah, pada awalnya kami, pada awal permulaan syarikat, kami hanya fokus pada satu produk daging harimau menangis. Tapi setelah setahun berkecimpung dalam bidang ini, sejuk beku, kami ada mengeluarkan produk lain, sebagai contoh daging lain lah. Antara namanya ialah pada masa ini daging selada hitam. Wow. Daging selada hitam kira sebelumnya pada bila akan sudah dikeluarkan. Sebelumnya ada nama lain, daging perap Nur Rahman, akan tetapi daging perap itu sendiri memberi kekeliruan, perap BBQ kah, perap apakah, perap apa. Jadinya saya mencari nama, kemudian tertimbullah idea daging selada hitam. Dari sana sendiri pelanggan pun tahu apa perasa sebenar daging ini. Daging lada hitam lah. Kemudian ada juga kami membuat perapan ayam mamak style. Sudah dipasarkan. Alhamdulillah, setelah setahun kami fokus dalam daging harimau menangis, kami ada mengeluarkan produk-produk lain juga. Jadi mungkin ada salah satu soalan tambahan ni. Ianya dijual dari rumah ataupun bagaimana, ataupun dihantar ke kedai-kedai bagaimana? Buat masa ini kami fokus untuk direct selling, iaitu dari rumah, dan kami ada juga mengantar ke Cube. Akan datang kami akan mengantar ke Pasaraya. InsyaAllah. Ya, alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mengakhiri bual bicara kita mengenai dengan perniagaan ini ya, apakah saranan ataupun nasihat Tuan sendiri ya, khususnya kepada para belia kita yang masih lagi mencari-cari pekerjaan ataupun berhajat untuk baru mengorak perjalanan mereka dalam dunia perniagaan ini? Okey, antara saranan saya ialah cuba mencari ilmu. Mencari ilmu lebih isi masa dengan sebaiknya. Sebagai contoh, ikut forum-forum atau seminar yang boleh membangun diri. Selain itu, bagi yang memulakan perniagaan, cuba mengikuti program-program yang ada di Brunei Darussalam, sebagai contoh yang disediakan oleh Darussalam Enterprise. Dorang sendiri ada menyediakan cara untuk memulakan atau baru idea, cuma idea untuk macam mana membuat bisnes ini, apa saja yang perlu ada. Kalau sekiranya tiada ilmu, memang kerugiannya memang besarlah. Tapi dengan ada ilmu, mungkin dari sana boleh menguatkan lagi imajinasi para belia untuk benar-benar mahu berkecimpung dalam bidang perniagaan. Ya, alhamdulillah. Apa pun kita ucapkan, semoga kita mendoakan mudah-mudahan kejayaan yang berterusan ya untuk perniagaan Ahmad Hazwan, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kerana bersedia berkongsi dalam segmen keusahawanan daging harimau menangis, memberikan pencerahan mengenai dengan daging harimau menangis ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ahmad Hazwan Al-Sukri bin Haji Abdul Halim ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Ya.